Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maria Sagifah binti Wasli, nombor matrik 076032 daripada Diploma Dakwah. Tajuk tugasan saya adalah Sejarah Perharaman Arab. Okey, baik. Kita pergi kepada tujuan kajian. Tujuan kajian ini adalah untuk membincangkan sejarah perharaman Arab dalam Islam melalui turutan wahyu Al-Quran secara berperingkat ataupun dipanggil sebagai tadarus. Tadarus adalah persyariatan secara berperingkat untuk mendidik masyarakat awal Islam secara sistematik. Kepentingan perharaman Arab ini pula adalah untuk menjaga akal, moral dan keselamatan masyarakat, iaitu selari dengan maqasid syariah. Definisi Arab pula adalah Arab menurut Kamus Dewan edisi keempat adalah satu jenis minuman yang mengandungi alkohol dan ia memabukkan. Arab dalam bahasa Arab disebut sebagai khamar, iaitu bermaksud menutup akal. Manakala menurut definisi fiqh pula adalah semua minuman yang memabukkan termasuk khamar adalah haram. Dalil hadis yang menyatakan setiap yang memabukkan adalah arak dan setiap arak adalah haram. Arak merupakan induk segala keburukan yang mampu memudaratkan solat, akhlak dan masyarakat. Maka jelaslah arak ini dikategorikan sebagai haram kerana ia mampu merosakkan segala perbuatan umat Islam. Perharaman arak dalam Islam ini tidak berlaku secara serta-merta. Bahkan ia berlaku secara tadarus, iaitu berperingkat yang telah disebut di dalam Al-Quran. Perharaman arak ini berlaku 4 peringkat. Yang pertama pada surah An-Nahlu ayat 67. Kita dapat rumuskan pada peringkat awalnya arak ini masih halal bagi masyarakat Arab jahiliyah. Arak ini adalah minuman kegemaran dan sebahagian daripada adat majlis keraian bagi masyarakat Arab jahiliyah ini. Allah menurunkan ayat yang pertama tentang arak menunjukkan bahawa arak ini mempunyai manfaat dan mudarat, tetapi dengan penekanan kepada kesan memabukkan yang boleh menutup akal manusia yang telah dijelaskan dalam surah An-Nahlu ayat 67 tersebut. Satu peristiwa yang menunjukkan sahabat bertanya kepada Nabi SAW tentang hukum arak kerana mereka ini masih keliru. Nabi SAW menggunakan ayat ini sebagai permulaan pendidikan moral terhadap bahaya inya arak. Ayat ini memperkenalkan kesedaran terhadap keburukan arak secara halus tanpa melarang terus supaya masyarakat ini tidak terasa terkejut dengan perubahan budaya yang drastik. Inilah yang dibahaskan dalam surah An-Nahlu ayat 67. Pada peringkat yang kedua diceritakan dalam surah Al-Baqarah ayat 219 memberi makna dosa arak ini lebih besar daripada manfaatnya. Pada tahap ini, umat Islam mula diberitahu bahawa dosa arak ini melebihi manfaatnya meskipun ada yang masih cuba mempertahankan arak ini sebagai penawar ataupun ubat. Contoh pada masa tersebut, sahabat menghadiri majlis keraian ini masih meminum arak kerana melihat manfaatnya. Tetapi Nabi SAW menegaskan bahawa arak ini bukan ubat, sebaliknya adalah sumber segala penyakit dan masalah. Terdapat sebuah kisah di mana seorang sahabat ini mabuk semasa solat dan ia menunjukkan risiko gangguan ibadah dan kekeliruan dalam beragama kerana ketika mabuk seorang Muslim ini tidak tahu ataupun tidak sedar apa yang dia sedang baca di dalam Al-Quran dan ia mampu memberi gangguan dalam ibadah. Hikmah daripada ayat tersebut adalah masyarakat mula menyedari bahawa arak ini bukan sekadar minuman untuk bersosial, tetapi ia membawa kesan moral, rohani dan sosial yang negatif. Kita sudah dengar satu kisah mengenai seorang sahabat itu solat ketika mabuk dan ia memberi kesan yang negatif terhadap ibadahnya. Maka turunlah surah An-Nisa ayat 43 yang menerangkan tentang larangan meminum arak ketika solat. Dalam ayat ini, Allah menegaskan bahawa tidak boleh mendekati solat dalam keadaan mabuk kerana solat ini memerlukan kesedaran yang penuh dan kekhusyukan. Kisah sahabat yang mabuk ketika solat adalah mereka tersalah membaca ayat Al-Quran yang boleh menyebabkan maksud ayat Al-Quran tersebut terpesong dan ia membawa makna yang salah.
Hikmah daripada ayat tersebut adalah peringatan untuk mengajar umat Islam tentang tanggungjawab terhadap ibadah dan kesucian akal sebelum larangan penuh dilaksanakan terhadap arak tersebut. Contoh praktikal, setelah ayat ini diturunkan, sahabat hanya meminum arak selepas solat isyak kerana mabuk ini mereka biasanya hilang menjelang subuh. Peringkat yang terakhir ialah peringkat yang keempat adalah larangan sepenuhnya terhadap arak yang diceritakan dalam surah Al-Ma'idah ayat 90 hingga 91. Peringkat terakhir ini ialah perharaman sepenuhnya terhadap arak disertai larangan berjudi dan perbuatan syaitan yang lain. Terdapat sebuah kisah di mana pada satu jamuan terdapat seorang sahabat yang bernama Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas yang mabuk hingga berlakunya pertelingkahan dan pergaduhan terhadap salah seorang kaum Ansar kerana ia telah menghina dan mencaci kaum Ansar dalam keadaan mabuk, dan ia telah menunjukkan arak ini memberi kesan sosial yang negatif secara jelas. Allah menegaskan bahawa arak ini adalah perbuatan syaitan kerana ia menimbulkan permusuhan, kebencian dan menghalang manusia daripada mengingati Allah. Hikmah daripada ayat tersebut adalah larangan penuh ini memastikan masyarakat selamat dari mudarat, dan pendekatan tadarus ini membolehkan perubahan budaya berlaku secara berperingkat dan berkesan. Ini adalah 4 peringkat perharaman arak yang dinyatakan dalam Al-Quran secara jelas. Baik, kita sudah jelas mengenai peringkat-peringkat perharaman arak. Maka kita pergi pula kepada hikmah perharaman arak. Hikmah perharaman arak ini dapat dilihat daripada kesan dan mudaratnya ke atas agama, tubuh badan, ekonomi dan sosial dalam kehidupan manusia. Perharaman ini bukan sekadar larangan semata-mata, tetapi ia mencerminkan kepentingan syariat Islam dalam menjaga kemaslahatan umat Islam secara menyeluruh. Hikmah yang pertama dari segi agama dan akhlak. Arak ini bukan sahaja mencemarkan akhlak dan peribadi seorang Muslim, bahkan ia memberi kesan yang negatif dalam ibadah seseorang itu. Arak ini dapat merosakkan kekhusyukan dalam beribadah dan kesempurnaan ibadah itu terganggu kerana ia bercanggah dengan keimanan. Hikmah yang kedua adalah menjaga kesihatan tubuh. Arak ini merosakkan hati, saluran darah dan fungsi organ dalaman, dan ia mampu mengacam kesihatan fizikal. Kerana arak ini mengandungi bahan-bahan yang berbahaya seperti alkohol dan sebagainya. Hikmah yang ketiga adalah mampu menjauhi pembaziran, iaitu bermakna wang yang sepatutnya digunakan untuk keperluan harian seperti membayar nafkah, untuk pendidikan, pembelanjaan dan sebagainya, tetapi ia digunakan untuk membeli arak yang dapat merosakkan kesihatan manusia. Ketagihan arak ini juga menyebabkan pembelanjaan yang berlebihan dan ia memberi kesan yang negatif kepada keluarga dan ekonomi. Hikmah yang terakhir iaitu keselamatan diri, keluarga dan masyarakat. Arak ini dikaitkan dengan penderaan, kemalangan, pergaduhan dan jenayah sosial. Kerana arak ini mampu menutup akal manusia dan manusia mampu bertindak di luar kewarasannya. Statistik menunjukkan 1/3 kemalangan jalan raya disebabkan oleh arak, manakala 1/5 kes pencabulan sosial dan separuh korban kebakaran melibatkan arak. Maka jelaslah di sini perharaman arak ini memberi hikmah kepada seorang Muslim itu dari segi ekonomi, bahkan tubuh badan kita sendiri. Kesimpulannya, Islam ini mengharamkan arak bukan hanya kerana larangan semata-mata, tetapi untuk memelihara akal, moral, kesihatan, keselamatan dan kesejahteraan masyarakat. Perharaman ini dibuat secara berperingkat, iaitu tadarus, yang menunjukkan hikmah dan kebijaksanaan syariat dalam menetapkan sesuatu hukum. Arak ini membawa mudarat yang luas, maka perharamannya memberi manfaat jangka panjang kepada individu dan masyarakat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.